Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat dan semua sahabat yang menonton live pada malam ini, teruskan share. Mudah-mudahan menambahkan lagi pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan menggunakan kitab Nasihat Agama. Salah. Lama tak kuliah. Iman dan Kehidupan. Nama kitab pun dah tak ingat kan. Kitab Iman dan Kehidupan yang terakhir kita bincang pada September atau Oktober tahun lepas. Itu yang saya tandakan. Dan kita sambung bacaan muka surat 69H. Muka surat 69, tajuk nombor H iaitu Hidup yang Kosong, nombor 21. Muka surat 69, nombor 21. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, orang yang tidak beriman merasa hidupnya itu kosong, hampa dan tidak ada ertinya, serta memandang dirinya tidak lebih dari lain-lain haiwan. Maka dengan mudahlah tumbuh perasaan sombong dan takabur.
bertindak sekehendak hatinya, dan apabila telah merasa dirinya serba cukup, hilanglah dari hatinya perasaan tanggungjawab terhadap perbuatannya, kerana dia merasa bebas lepas dalam hidup ini dan tidak terikat oleh hukum, agama dan moral. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu yang pertama-tamanya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala telah menganugerahkan pada kita nikmat iman dan Islam. Nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan Islam yang tidak ada tolok bandingannya di sisi Allah. Yang saya pernah sebut banyak kali, dalam jumlah penduduk dunia yang ada pada hari ini, hanya 1/3 sahaja yang menganut agama Islam. Baki 2/3 masih belum Islam, masih belum menganut agama Islam. 1/3 ni sikit lah berbanding 2/3 kan. Jadi kita ni Allah Ta'ala pilih di kalangan kelompok yang sedikit itu, dan tolong hargai nikmat Islam yang ada. Bila kita declare diri kita ni seorang Islam, pastikan segala perbuatan kita, pertuturan kita, penampilan kita mencerminkan seorang Muslim. Macam mana yang selalu kita sebut dalam ungkapan Melayu, bagaimana acuan begitulah kuih. So sekarang ni acuan kita Islam, maka penampilan, imej, pertuturan, perangai dan segala macam mestilah sama dengan acuan kita. Macam kita cerita dululah, kalau kuih Baulu, zaman-zaman kita dululah, 70-an, 80-an tu masak sendiri. Sekarang ni main tunjuk gitu je lah. Jadi bila masak tu dia ada, apa dia panggil, jenis dia tak. Ada kuih Baulu ikan mas, ada jenis buah manggis, lagi apa lagi? Tuan-tuan kenal tak kuih Baulu? Diam aja. Jadi tuan-tuan, takkanlah acuan dia apa, ikan mas dah 2-3 ekor dalam tu, kita pun tuang tepung dia tu, tutup, bubur sabut apa semua, lepas 5 minit ambil lidi, congkil lah. Bila kita congkil melompat tu, sama lah, ikan mas lah juga. Takkan acuan ikan mas, masak-masak keluar ikan siakap lah. Mana boleh tak sama tak? Dia mesti sama. Jadi sekarang ni acuan kita Islam. So penampilan apa juga yang terbit daripada kita mesti menunjukkan imej kita seorang Muslim. Sebab orang bukan Islam yang nyata dalam kitab ini tadi, mereka ini tidak ada pegangan. Mereka ini, itulah yang Rasulullah pernah sebut, ad-dunya jannatul kafirin wasijnil mu'minin. Nabi kata dunia ini adalah syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Bagi orang beriman macam kita, kena anggap dunia ni ibarat macam kita ni seorang banduan yang duduk dalam penjara. Maksudnya banduan dalam penjara ni dia tidak bebas. Dia terikat dengan aturan pihak penjara. Dia tak boleh nak pakai baju jubah, baju kurung suka hati dalam penjara, tak boleh. Dia ada aturan pakaian. Banduan dalam penjara tak boleh suka-suka hati nak order KFC ke McDonald, tak boleh. Dia kena makanlah lauk yang pihak penjara sediakan.
Dia ada aturan makanan, ada aturan pakaian, ada aturan pergerakan. Islam pun sebenarnya macam itulah. Kita dah mengaku Islam, ada etika pakaian yang kita kena ikut. Bukan main sarung aja. Tak boleh. Etikanya bersih, kemas dan menutup aurat. Itu yang paling penting. Kan? Percakapan tak boleh main cakap saja. Ada etika percakapan. Muamalat tak boleh main jual beli ikut suka hati saja. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Sebenarnya yang banyaknya dalam agama ni yang boleh. Yang haram tu sebenarnya sikit aja. Tapi yang sikit tu orang suka ambil. Yang haram tu orang suka rebut. Kan? Sebab ada orang petikai, dia kata, "Ustaz, pasal apa Islam ni sikit-sikit haram, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram." Mana ada sikit-sikit haram? Kalau kita buat list, ambil whiteboard satu, bagi dua, tulis halal, haram. Cuba listkan yang halal dalam Islam, yang haram dalam Islam tu apa? Tak kira lah apa sudut pun tak. Makanan ke, pergerakan ke, muamalat ke. Banyak halal sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita saja nak cari pasal dengan agama. Kita nak burukkan agama Islam. Sedangkan kita sendiri adalah orang Islam. Jadi, ingat, kita ni macam banduan dalam penjara. Nak makan pun tak boleh sembarangan. Mestilah disebut dalam Quran halalan thayyibah. Makanan yang halal, yang bersih, yang berkhasiat, yang baik. Berpakaian pun ada etika, bermuamalah pun ada etikanya. Itu cantiknya agama Islam. Tetapi kata Nabi, jannatul kafirin. Syurga ini dunia ini bagi orang bukan Islam, mereka anggap macam syurga. Dan syurga ni kita tahu tidak ada larangan. Bebas buat apa saja. Jadi tuan-tuan, sebab itu dia buat apa saja. Kan? Dia tak ada agama pula. Kalau ada pegangan agama dia pun masih dalam sesat lagi. Jadi sukati dia. Nak kahwin sesama jenis pun boleh. Tak? Dia panggil LGBT punya geng. Nak kahwin dengan binatang pun ada juga. Tak ada kerja. Lepas tu nak bunuh orang Islam ke, macam di Palestin apa semua lah, Yahudi, Israel, laknatullah, Zionis. Dia boleh buat sukati dia. Dia boleh claim tanah tu tanah dia. Walhal dia tu pendatang saja di bumi Palestin. Dia boleh buat apa saja sebab bagi mereka dunia ni syurga. Lepas tu kalau tuan-tuan ada tengok dalam saya baca dalam apa tu, paper online, saya ada baca semalam, saya ada nampak dalam TikTok semalam. Bila ada seorang perempuan, dia pergi mahkamah di Sepanyol kalau tak silap, dan dia declare matahari itu dia punya. Kepala otak dia. Dia declare matahari itu dia punya, dan dia buat tuntutan mahkamah nak claim pada semua penduduk dunia ni yang pernah guna cahaya matahari kena bayar kat dia. Nampak? Orang kafir tu bukan ada kerja. Lama-lama mereng terus. Dia mengaku matahari itu dia punya. Nampak? Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ini masalah dia bila tidak ada pegangan agama yang betul. Pegangan agama yang lurus. Pegangan agama yang cantik yang kita sebut sebagai dinul Islam. Jadi saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan semua sahabat yang menonton malam ini, tolong hargai dan rasakan betapa mahalnya nilai agama yang Allah telah hadiahkan kepada kita. Nilai yang sangat mahal. Dan kita ni tuan-tuan, kita dengan Islam ini, dengan agama Islam ini,
ibarat roh dan jasad. Jasad tu kita lah. Roh yang ada dalam badan kita ni Islam. Ibaratnya begitu. Jangan dipisahkan. Kalau dipisah, dia akan mati. Ibarat macam ni lah. Di rumah kita ada pokok lah. Depan rumah kita ada pokok mempelam ke pokok apalah. Daun dia merimbun sangat. Lepas tu kita pun letaklah dahan-dahan yang dah berjuntai masuk ke rumah orang apa semua. Kita longgok setempat. Selang sehari lepas kita letak dahan-dahan tu, mesti daun yang dia akan layu kan. Mesti daun yang dah kita letak dahan-dahan tadi, seharian dia terpisah daripada badan pokok yang asal, dia akan mati. Jadi macam itulah kita. Bila kita mengaku Islam, tiba-tiba kita pisahkan diri dengan ajaran Islam yang sebenar, maka dibimbangi lambat laun, sedikit demi sedikit hati kita akan mati. Bila hati mati ni tuan-tuan, na'udzubillah, itu antara benda yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW. Apabila manusia hidup tapi hatinya mati, itu benda yang Nabi sangat takut berlaku kepada kita. Sebab tak ada faedah. Jasad hidup tapi hatinya mati, tak boleh terima teguran, tak boleh terima nasihat dan pandangan. Bagi tahulah apa pun dia reject, sebab hati dia dah mati. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pentingnya pada kita mengaji, kuliah, cari ilmu. Dah, macam kita dah boleh kuliah-kuliah macam ni, alhamdulillah, datang ajalah. Datang aja tuan. Masa tutup kita bising. Kan? Bila nak buka surau tak boleh lah, itulah, inilah, Yahudi lah, apa semua keluar. Bila dah buka tak datang pula. Ini di tempat lain lah, kutub utara sana. Jadi tuan-tuan, datanglah mengaji. Tak, dengar majlis ilmu, tak kira lah. Yang jauh kita buatkan live macam ni. Kan? Live yang saya buat malam ni geng Malaysia pun ramai tengok. Singapura pun ada, Indonesia pun ada. Sahabat kita Abang Hairi ke apa nama, surau ni tak silap saya di surau sini kot, duduk di Medan kan. Dia ada tengok malam ni. Walaupun duduk Indonesia sana, boleh tengok live malam ni. Tak, kita buat live ni sebenarnya untuk orang jauh, bukan orang dekat. Yang jiran dengan surau jangan tengok live lah, datanglah surau. Macam tu dah. Jadi kita buat ni supaya orang jauh boleh tengok. Orang yang mungkin sibuk, yang mungkin bekerja, yang mungkin bermusafir ke apa dalam kereta, sangkut jam, boleh tengok. Sebab apa kena mengaji ni tuan-tuan? Kita nak hidupkan hati sebenarnya. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata, alaikum bil majalisatil ulama. Nabi kata, ke atas kamu kena duduk dalam majlis para alim ulama. Duduk dalam majlis ilmu. Atas kamu, kata Nabi, kena sentiasa duduk, cari ruang, cari peluang, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Nak buat apa duduk dalam majlis ilmu ini? Kerana kata Nabi SAW, fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbil mauta. Kerana dalam majlis ilmu seperti ini, Allah Ta'ala menghidupkan hati kamu yang sudah mati. Mungkin siang tadi macam-macam benda kita buat yang mungkin boleh mematikan hati kita seketika. Jadi malam ni kita dengar balik, malam Jumaat yang mulia ni kita dengar, dan seterusnya adalah sikit-sikit tersentak apa yang saya sebut malam ni. Mungkin adalah sikit-sikit yang terkesan, dah, oh betul lah ustaz cakap begitu, aku tak perasan. Jadilah
itu akan menghidupkan hati kita balik. Sebab kata Nabi, kama yuhyil ardil maitah bima'im matar. Dalam majlis ilmu ini Allah akan hidupkan hati kita. Allah akan jentik hati kita. Saya rasa kadang terharu dan bersyukur juga tuan-tuan. Pagi tadi kot saya ada baca dalam satu inbox Facebook saya. Ada seorang hamba Allah, saya tak kenal pun, tapi dia PM dekat saya. Dia kata, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, saya baru lepas dengar ceramah Ustaz dalam online tu lah. Saya tak tahu yang mana satu dia dengar, tapi dia kata, saya baru dengar ceramah Ustaz dan saya ada rasa keinginan untuk ubah diri saya Ustaz. Saya jahat, tapi bila saya dengar kuliah Ustaz, saya ada rasa keinginan nak berubah. Ustaz doakan saya. So bila kita baca dan kita tengok balik tuan-tuan, kita rasa ya Allah syukur. Ada juga orang yang dengar kuliah mahu berubah. Kan? Kita bukan nak target semua yang dengar semua berubah. Yang tu macam agak mustahil lah. Tapi kalau jadi lagi terbaik kan. Tapi at least ada seorang dua, tiap kali kita kuliah tu ada seorang dua yang berubah pun jadi. Banyaklah tuan-tuan saya jumpa benda-benda macam ni. Kan? Maknanya hidayah Allah tu sampai bila dia dengar kuliah, dia ada rasa nak berubah. Walaupun sikit pun jadilah. Orang kata pelan-pelan, tak, pelan-pelan kayu, slow and steady. Yang penting kita ada kesedaran, ada kefahaman untuk berubah. Sebab itu penulis kitab ini bagi tahu orang yang kafir dia memang tidak ada pedoman hidup. Dia memang tidak ada moral dan seumpamanya. Bukan semualah, tapi mungkin sebahagian atau segelintir di kalangan mereka. Apatah lagi agama-agama yang dipegang dan kefahaman yang dipegang oleh mereka itu adalah sesat, dan mereka pula tidak terlibat dengan hukum hakam. Bukan semua ya, saya bukan kata semua, generalnya semua bukan. Mungkin sebahagian di kalangan orang bukan Islam. Walaupun ada di kalangan orang bukan Islam yang mengkaji dan memahami Islam barangkali lebih baik daripada kita. Saya ada seorang follower saya dekat TikTok, Cina tuan-tuan. Budak muda Cina. Nama apa entah, saya tak ingat nama dia. Nama Cina lah. Dan saya rasa umur dia baru awal 20-an. Muda sangat. Mungkin 19, 20, 21 macam tu. Mula-mula saya tak perasan dia follow saya. Saya tak perasan pun. Saya ingat ni Cina mana kan. Lepas tu saya tengok satu-satu video dia. Rupa-rupanya semua posting dia tentang Islam. Kalau orang Islam yang follow dia balik, tak sedar juga, tak tahu nak cakap apa. Dia post apa tuan-tuan? Ada satu video tu dia post apa tau? Dia kata, dia buat tajuk dia pada rakan-rakan saya yang Muslim, tolong alert benda ni. Ini adalah ancaman Allah dalam Quran tentang ayat-ayat neraka. Waktu dia tembak berapa ayat dalam tu. Wish, dia ni biar betul ni. Rupanya orang tanya dia kan, ada pula orang tanya dia, are you Muslim? Dia kata tak, aku masih agama lain, tapi aku dah 9 bulan mengkaji tentang Islam. Tuan-tuan, dia tembak ayat neraka dalam tu. Kalau orang Islam tak sedar juga, tak tahu nak cakap apa. Jadi tuan-tuan, ini maksudnya yang saya sebutkan tadi, bukan semua. Ada yang mengkaji dan kita doakan dia satu hari besok dapat hidayah insya-Allah. Lah, pasal dia hebat tuan-tuan, dia punya ayat-ayat itu hebat. Dia mengkaji sejarah Nabi 9 bulan je baru, tak sampai setahun pun. Tapi bila saya tengok ilmu dia tu nampak kemah lah, berbanding setaraf dia yang bukan Islam tu kan. Maknanya dia kefahaman dia tentang agama tu nampak hebat. Jadi kita kena rasa malu lah tuan-tuan. Kita ni lahir-lahir dah Islam kan. Kita ni lahir-lahir dah jadi orang Islam. Sepatutnya perangai kita, akhlak kita, sikap kita mestilah yang terbaik.
mestilah selari dengan acuan yang kita sebutkan tadi. Dan itulah yang selalu saya ulang-ulang perkataan almarhum Datuk Ismail Qamus, yang selalu menyebut kita orang Islam ni biar jelas kita itu seorang Muslim. Makna bila orang tengok kita daripada depan ke tepi ke belakang, orang tahu kita tu orang Islam. Biar jelas. Jangan bila orang pandang kita, dia terpinga-pinga. Dia ni Islam ke kafir ke? Jangan. Itu dah teruk dah tu. Macam Datuk Ismail kamu sebut contoh selalu kan. Jangan jadi benda yang mengelirukan. Macam burung unta tu. Burung unta pun dia tak tahu dia tu apa sebenarnya, burung ke unta. Dia pun confused. Kan? Dia pun tak tahu diri dia siapa. Orang panggil dia burung unta. Nak kata burung, ada sayap tapi tak boleh terbang. Burung unta mana boleh terbang kan? Nak kata unta, leher je panjang, tapi ada sayap pula. Dah kali kita bubuh je burung unta. Burung unta pun tak tahu nama dia burung unta tu. Dia pun confused. Tidak jelas. Dah sama macam siput babi tak? Siput pun tidak, babi pun tidak. Tapi orang panggil dia siput babi kan. Itu yang kawan saya ustaz juga, kami lepas forum satu malam tu. Lama dah, cerita lama tu. Tengah makan tu, makan berdulang pula tu masa 2-3 orang. Tengah mengunyah-ngunyah, tak ada kerja kan. Kata Rahim, cuba kau jawab teka-teki aku. Apa teka-teki? Kenapa siput babi jalan perlahan? Tengah makan cerita siput babi yang ustaz ni pun. Kan? Tak ada kerja tu. Saya kata entah, aku pun tak tahu, aku lapar ni, aku nak makan lagi. Jawab lah, dia kata. Tak tahu. Malas nak mikir tu. Dia kata jawapan dia sebab siput babi tu confused. Dia mikir dia tu siput ke babi tu yang jalan slow, memikir. Itu riwayat dhaif aja tuan-tuan, jangan pegang sangat. Maknanya nak sebut dia pun confused. Koklah siput logik lah, ada cengkerang tu kan. Yang menatang seekor lagi tu mana pula datang pula. Sian siput babi tu. Kan tak pasal-pasal tu. Jadi itu yang almarhum sebut, Tok Guru kita sebut, jangan orang pandang kita jadi confused. Dia ni Islam ke tak ke ni? Dia ni semayang ke tidak? Jangan macam tu. Biar orang tengok kita jelas. Oh, dia ni orang Islam. Oh, dia ni orang beriman. Oh, dia ni munafik. Jelas. Kan senang. Bila tak jelas tu yang menyusahkan orang tu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini benda yang kita kena faham, yang kita kena reti, yang kita kena tahu, yang kita kena buat persiapan yang paling terbaik, preparation yang paling terbaik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita akan mati. Mati ni tak peduli siapa dah. Sehat, sakit, tak peduli siapa. Hari Isnin itu hari ni hari Khamis kan? Saya pergi klinik dekat Seri Gombak. Doktor yang biasa saya pergi jumpa tu lah, anak murid, doktor perempuan. Dia kata, kenapa Ustaz? Saya kata, doktor, saya sakit kepala. 3-4 hari saya sakit belakang kat tengkuk. Dia jadi macam berat kan. Saya kata, ada hantu raya ke menenggik kat belakang. Berat satu macam aja. Lepas tu doktor cek darah. Saya risau darah tinggi kan. Sebab badan kita pun jenis sihat walafiat ni. Jadi doktor pun ambil lah alat cek-cek darah tu. Okey lah. Dia kata, Ustaz, darah cantik Ustaz, tak ada apa. Mungkin kolesterol kot ni Ustaz. Yang tu saya rasa mungkin lah doktor, itu dalam tangan lah. Jadi dia pun bagi ubat saraf, bukan, ubat otot kan. Legakan otot, riliskan otot punya ketegangan tu. So far Alhamdulillah okey dah lah. Cuma saya nak sebut tuan, doktor yang saya pergi jumpa tu, sebelum ini, memang saya tahu dia ada penyakit. Doktor ni, dia ada kanser stage 4. Doktor tuan.
Kita nak kata apa? Oh, doktor bolehlah tak sakit. No, doktor pun kanser tuan. Doktor gigi pun sakit gigi, nak cakap apa? Dia doktor gigi, dia pun sakit gigi juga. Apa nak cakap? Dan bila saya sembang baru ni dengan doktor tu, dia kata, Ustaz, saya nak share satu benda baik, Ustaz. Setelah saya buat treatment, dan dia pun, yalah sebab dia pun doktor kan, dia ada ilmu-ilmu perubatan tu. Tapi bagusnya doktor ni tuan, kalau tuan pergi sebelah Mazda dekat Prima Seri Gombak tu kan, dia ada satu klinik sebelah, betul-betul sebelah Mazda tu, klinik keluarga tu, Dr. Suhana nama dia. Dia memang bagus tuan. Dia punya pegangan agama dia pun kemah lah kan. Dia pun mengaji elok. Dia kata, Ustaz, selain, yalah, doa memang hari-hari saya minta, Ustaz. Saya tak pernah sangka buruk dengan Allah, Ustaz. Saya letak sangka baik. Selain ilmu perubatan yang dia belajar, treatment yang dia buat dan sebagainya, Ustaz bayang daripada stage 4, Ustaz, saya zero cancer, Ustaz. Kalau tuan-tuan nak tahu apa dia buat, pergi jumpa dia lah, saya pun tak tahu. Cuma dia beritahu general begitu. Dan dia sebut, adalah, saya tak boleh tuan, saya kalau jumpa dia, saya susah hati sebab menyembang lama. Sampai pagi tu saya pergi dengan rumah, dua-dua kami kena syarah pula dengan dia. Padahal dengan muka. Selalu kita syarah orang maghrib kan. Hari tu jumpa dia, dia pula bersyarah kat kita. Itu Ustaz, kita dengan Allah ni tak boleh sangka jahat, Ustaz. Kita pula dengar ceramah dia. Kan? Tapi seronoklah dapat ilmu. Dia kata hari ni Ustaz, yang paling banyak anak-anak muda kita, saya beranilah Ustaz, kalau saya ambil sampel darah anak-anak kita yang muda-muda ni, paling kurang dalam tubuh mereka adalah vitamin D, Ustaz. D for donkey lah. Vitamin D yang biasa dapat daripada cahaya matahari. Dia kata berani jamin lah Ustaz, kalau saya ambil sampel darah anak muda belasan tahun dengan tuan-tuan yang otai-otai umur 6-70 tahun, mesti yang 6-70 tahun ni kandungan vitamin D dalam badan lebih tinggi daripada anak muda hari. Dia tanya saya, Ustaz tahu sebab apa? Dia kata sebab Ustaz, orang dulu-dulu pagi dah keluar Ustaz. Kita dulu-dulu kan, mana ada gadget tuan, tak ada handphone, tak ada apa, pagi dah keluar dah, main atas tanah, pagi dah merayap kan, mandi sungai, yang bertani-bertani, berkebun-berkebun, nelayan-nelayan, berjemur panas matahari, banyak vitamin D Ustaz. Hari ni anak kita Ustaz, pukul 10 tak keluar rumah lagi, mana nak dapat vitamin D tu? Nampak, saya belajarlah ilmu sikit kat situ kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, doktor pun sakit, nak cakap apa lagi? So maknanya, mati ni, dia tak peduli siapa. Dia tak peduli siapa tuan. Kan, tak peduli siapa. Sampai masa habis, sampai masa habis. Dan saya sebut dah banyak kali, saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan semua yang mendengar menonton ni, kita ni sekarang sedang pegang tiket. Sedang pegang tiket tuan-tuan. Ibarat kita pergi bank, kita nak berurusan dengan bank, kita tekan nombor tiket tu kan. Dia keluar kertas 4 segi putih tu, ada nombor giliran kat situ kan. Ibarat sekarang ni kita dah ada dah nombor giliran tu di tangan, tapi belum kena panggil saja lagi. Orang yang dah mati-mati ni semua dah kena panggil dah tuan. Nombor giliran dia dah sampai. Kita sedang pegang nombor giliran itu, tapi nasib baik belum kena panggil tuan-tuan. Nasib baik lagi lah, belum kena panggil. Maknanya yang hadir malam ni semua masih hidup. Belum ada yang datang dengar ceramah saya orang mati, belum ada tuan. 23 tahun dah saya berceramah ni, belum ada orang mati datang dengar kuliah. Berbalut-balut macam pocong, tak ada. Kalau ada dia datang malam ni, malam Jumaat kan, mesti seramnya, malam berhantu kan. Orang Melayu malam Jumaat je hantu je. Jadi kalau ada lah malam ni yang nak mati datang tuan, saya sebut banyak kali dah, saya suruh dia ceramah di depan, biar kita dengar pengalaman malam pertama di alam barzah. Seronok. Tapi benda tu tak berlaku, walaupun itu yang dihajat oleh orang yang sudah mati, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Orang yang dah mati
benda pertama yang berlaku pada mereka adalah penyesalan, dan benda pertama yang mereka harapkan bila dah tengok dah azab kubur, bila mereka dah nampak malaikat Munkar dan Nakir yang sangat mengeri dan hodoh itu. Dalam riwayat menyebut malaikat yang paling buruk rupa paras. Iaitu Nabi kata malaikat Munkar dan Nakir yang menyoal jawab manusia dalam kubur. Macam mana rupa dia? Nabi kata kulit malaikat Munkar Nakir ni hitam legam, mata dia warna biru. Tuan-tuan tengok orang kulit hitam legam, mata biru, cuba tengok, seram. Kalau kulit putih mata biru, kita pun terpesona juga. Itu lawa kan, kulit putih mata biru tu comel. Kulit hitam mata biru jangan cari penyakit lah. Memang tak lawa sungguh. Itulah rupa paras malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Ali kata bila si mati dah duduk dalam kubur, alam barzakh, benda pertama yang mereka harap ialah kalau boleh nak hidup balik. Tu ceritanya. Tapi tu saya kata tadi, belum ada sejarah orang mati hidup balik, kan? Kecuali hantu Kak Limah je. Itu cerita drama tu lah yang Awi berlakon tu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, itu benda yang kita kena jaga elok-elok. Ya, jaga baik-baik. Kita ni sedang pegang tiket. Ingat yang tu je. Kalau kita nak buat benda jahat, saya tak tuduh tuan-tuan buat. Tapi kalau ada lintasan-lintasan jahat, ingat, aku ni sedang pegang nombor giliran. Tunggu kena panggil aja. Jadi tak usahlah buat benda tak elok. Tak usahlah buat benda yang pelik-pelik. Tak usahlah buat benda yang Islam tak bagi buat. Jangan buat. Banyak lagi yang boleh daripada tak boleh. Macam saya sebut di awal kuliah tadi. Jadi buat yang boleh saja. Yang tak boleh tak usah buat. Yang tak boleh tu sikit aja. Yang boleh tu banyak sebenarnya. Jadi ambil yang boleh, tinggalkan yang tak boleh buat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, isyak pun dah masuk, jadi saya berhenti setakat tu dulu, insya-Allah. Memang kuliah kita musim-musim Covid ni tak boleh lama dah. Sebab itu SOP yang ada. So kita kena akur, dan insya-Allah kita jumpa Tazkirah Ramadan Mei. Dah ujung-ujung dah tu. Ujung tak ujung lah, dalam awal 20 macam tu. Baik, jadi tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki kita sambung kitab ni lepas raya lah. Tazkirah Ramadan tu nanti kita ceritalah apa-apa yang berkaitan, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat yang bersama pada malam ini di dalam surau ini, dan terima kasih pada semua yang menonton live Facebook dan TikTok pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan saya minta maaf tak sempat nak mengintai soalan yang masuk dalam TikTok ni. InsyaAllah lah ada rezeki lain kali kita sembang lain. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan dari saya sendiri. Sama-sama kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.